Didik TV KPM. Untuk makluman kita semua bahawa tadi kita telah pun mencari persamaan antara set gigi susu dan set gigi kekal. Kali ini apakah perbezaannya? Sean, nampak jelas di sini bahawa walaupun mempunyai jenis gigi yang sama tetapi jumlah tak sama, Sean. Yang kita nampak sekarang ni kalau kita kira ni atas dan bawah, rahang atas 10 batang, rahang bawah 10 batang. Bermaksud daripada bayi sehinggalah umur 3 tahun. Okey. Iaitu 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring dan 8 batang gigi geraham ataupun 848. Mungkin kadang-kadang dalam pentaksiran boleh keluar. Berapakah jumlah bilangan gigi geraham semasa set gigi susu? Kadang-kadang sebegitu cikgu bertanya pada kita. Okey, seterusnya Sean, untuk lapisan enamel dan dentin bagi gigi susu ni akan nipis. Okey. Berbanding yang akan datang iaitu gigi kekal. Dan yang ketiga, saiz yang kecil dan giginya kurang kuat. Sebab itu kalau kita ada satu situasi seorang dewasa, ayah dengan anak yang makan rambutan, Sean. Agak-agak siapa yang buang kulit? Siapa yang kupas kulit rambutan? Ayahlah. Ayahlah. Sebab bila anak tu nak gunakan gigi dia, tak mampu, mungkin patah kan. Jadi sebegitulah. Jadi maknanya dia berguna semasa makanan itu juga berperingkat. Semasa kanak-kanak hingga dewasa. Dan yang keempat ialah gigi tidak kekal dan jangka hayat yang pendek. Nanti kita tengok pada umur berapa dia akan mula berganti kepada set gigi kekal. Jadi mula tumbuh pada usia 6 bulan. Masa bayi itu 6 bulan, maka mula tumbuh. Kebiasaannya lah, walaupun ada yang lebih awal daripada itu. Ya, betul. Dan lengkap pada usia 3 tahun. Jadi untuk set gigi susu selesai. Untuk set gigi kekal, kita akan menggunakan kaedah yang sama, iaitu pertama bilangan gigi tersebut 8420, Syah. Wow. 8420 jumlahnya 32. Yang tadi Syah ingat lagi tak? 848 ni. Ya, 20, yang ni 32. Jadi murid faham. Kenapa? Sebab semakin dewasa banyak lagi makanan-makanan yang pelbagai. Sebagai contoh. Yang kedua, untuk lapisan enamel yang warna putih itu dan dentin yang kedua lebih tebal berbanding yang gigi susu. Sebab itu boleh makan banyak benda yang kanak-kanak tak boleh. Contoh makan tebu, orang dewasa okey je. Makan rambutan boleh buang kulitnya. Dan yang ketiga ialah saiznya. Padan dengan struktur badan manusia dewasa, tentunya tangan, kaki pun lebih besar daripada kanak-kanak. Begitu juga dengan gigi kita. Lebih besar dan lebih kuat. Macam tadilah. Andaikan makan tebu orang dewasa okey je. Tapi kanak-kanak mungkin tak mampu. Patah. Dan yang keempat, gigi kekal ni jangka masa yang lebih panjang. Sebagai contoh, kalau dia jaga gigi mungkin sampai tua lah, atau warga emas masih kekal gigi yang kekal tersebut. Dan yang terakhir, dia akan tumbuh pada usia 6 tahun. Dia macam menggantikan set gigi susu. Dan lengkap pada umur 21 tahun. Dah dewasa lah ni. Jadi ini ialah antara yang kita dapat perbezaan di antara set gigi susu dan gigi kekal. Jadi, untuk itu Sean, macam yang kita dah buat tadi, kita sudah cari persamaan. Kali ini kita akan cari apa pula perbezaan. Baik. Kita akan uji Sean sekali lagi, adakah mampu dapat markah penuh? Wow, banyak ni Sean, kita nak cari. Okey, sebelum tu Sean, yang tadi tu dah ada sebagai gambaran. Kita guna semula papan ujian tersebut. Sekarang ni kita cari apakah perbezaan. Jadi Sean, kita ingatkan, kalau Sean nanti cerita pasal bilangan, contohnya bilangan sebelah kiri, kita mesti sebelah kanan tempat yang sama. Tak boleh kita bilangan 20 contohnya, sini 32. Tak tepat cara penggunaan. Peta buih berganda. Ini agak bercabar, Sean. Jadi, betul-betul. Silakan, Sean. Okey, baik, Ibu. Dalam gelanggang. Dan adik-adik yang tengah menonton di rumah pun boleh cuba sekali, mana tahu jawapan kita sama, kan? Okey, jom. Terus, kita mulakan dulu dengan yang atas ni, gigi tidak kekal dan jangka hayat pendek. Pemiliknya siapa? Susu atau kekal? Yang ni semestinya susu. Bermaksud jangka gigi tidak kekal dan jangka hayat pendek. Gigi susu
Okey. Betul di sini Boleh. ya. Gigi susu. Jadi gigi susu boleh letak di mana-mana sebenarnya. Okey. Tapi Sean letak sebelah atas. Boleh terima, silakan. Okey. Kita teruskan lagi. Dan sebab cikgu sebutkan tadi, perbandingan tu kena sama lah, Ibu. Ya, betul. Ya, kalau kita cakap pasal jangka hayat dia, di atas sini pun kenalah jangka hayat. Ya, silakan Sean. Okey, yang panjang bagi gigi kekal tu kekal jangka hayat yang panjang. Okey. Nampaknya macam ni lah, Okey, Ibu. okey, setakat ni nampaknya ada kemajuan. Ada lagi 4 cabaran kita tu. Okey, di sini lapisan enamel dan dentin yang nipis. Nipis. Yang mana satu? Nipis. Okey, saya tahu, Ibu. Gigi susu. Okey, yang kita putih tu macam saya punya ni, itu ialah enamel sebenarnya. Okey. Seterusnya, yang ini mesti ada peraturan yang betul. Mesti Sean pilih yang sama baris dengan gigi susu yang telah tampal tadi. Okey, yang ini. Lapisan enamel dan dentin yang tebal. Dan itu semestinya adalah untuk gigi. Jadi bila kita dah selesai sebelah kiri, dia agak mudah untuk sebelah kanan sebab dia antonim, iaitu lawannya. Sebelah kiri nipis, sebelah kanan tebal. Silakan Sean. Walaupun saya belum buat pengesahan Sean. Okey, Dan kita ada lagi ruangan yang terakhir. Okey. Di sini, Go. Ya. Saiz yang kecil dan gigi kurang kuat. Kekal lah Sean. Kekal lah rasanya. Kekal lah, Go? Bukan. Okey. Kekal lagi. Alamak. Anda mesti adik-adik tetap tahu pendirian. tak apa jawapannya? Yang ni dekat mana ni? Rasanya apa tadi? Susu lah, Cikgu. Okey, mungkinlah. Tak apa, nanti kalau salah Cikgu jangan marah saya, ya, Cikgu. Okey. Okey, dan kita tinggal lagi satu. Okey, di sini saiz yang tebal dan lebih kuat. Okey. Yang ni saya rasa yang ni tinggal satu je dekat sini lah, Cikgu. Betul. Di sini. Saya lekat sini boleh, Cikgu? Boleh. Boleh ya? Okey. Dia macam ni, Sean. Untuk peta buah berganda, kadang-kadang ada tempat yang lebih. Tak ada masalah. Boleh, yang penting kita boleh baca. Jadi sekarang ni kalau Sean baca, yang tengah adalah persamaan, sebelah kiri ni walau di mana-mana pun adalah perbezaan antara kedua-duanya. Okey. Baik. Untuk makluman Sean dan semua murid yang ada di sini, jom kita tengok. Oleh kerana tadi kita dah banyak buat penerangan, jadi kita nak ulang semula bahawa lapisan enamel ini ialah berkaitan dengan ketebalan. Okey. Ini ialah aspek ketebalan. Kemudian aspek yang kedua ialah berkaitan dengan saiz dan juga kekuatan. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan jangka hayat. Jadi ini adalah antara yang kita boleh senaraikan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua set gigi susu dan gigi kekal. Maka dengan itu, Sean, kita juga cadangkan bukan sahaja belajar berkaitan dengan bilangan, kekuatan, tapi kita juga mesti beritahu bahawa gigi ini perlu dijaga. Sebab itu, Sean, di sini ada set penjagaan berkaitan dengan gigi. Yang ni, Go. Ada bos gigi tadi kat sini. Sean dah gosok gigi itu, semua mesti ada peraturan. Sebab itu, ada yang bertanya, kenapa gigi tanggal masa umur 1 tahun, 2 tahun. Jadi kerana itu ialah proses, tetapi kita kena menjaga, terutamanya orang dewasa lah, Sean. Macam kita, kalau gigi itu dah tanggal, tak ada pengganti, Sean. Ya, betul, Go. Jadi apa nak jadi nanti? Makan dodol pun tak boleh. Makan tebu pun tak boleh. Jadi adik-adik, murid-murid kena jaga gigi daripada awal lagi. Baik, Sean. Untuk makluman, kita sebenarnya telah pun belajar berkaitan dengan set gigi susu dan kekal ini. Antara yang pertama, kita tahu persamaan. Persamaannya tadi, ingat lagi tak? Persamaan ada 3, Ego. Struktur ada di sini, Ego. Ya, Struktur gigi, susunan dan juga dia punya arti jenis gigi. Jadi itu adalah persamaan dan perbezaan juga kita telah pun boleh kita katakan sebagai bilangan gigi. Macam tadi kita kata sama sebab jenisnya, tetapi bilangan berbeza. Dan kemudian ketebalan lapisan enamel dan dentin tadi juga kita dah terangkan berkaitan dengan keperluan. Makin dewasa, makin banyak jenis makanan, dan saiz gigi juga berubah. Sebab itu kalau kita perhatikan struktur muka daripada kanak-kanak dan dewasa juga tak sama. Dan jangka hayat, senang cakap, jangka hayat ni
kalau kita jaga sampai tua, Shan. Ya, betul. Kita boleh ada gigi. Jadi kita ni yang belum berapa nak tua, kena terus jaga gigi. Kalau boleh sampai kita akhir hayat kita masih ada gigi yang sebenar. Dan usia mula tumbuh ni kita kadang-kadang tak perasan, Sean. Kadang-kadang kita pun tak tahu, tiba-tiba ataupun kita berasakan bahawa bila masa saya tanggal semua gigi. Tapi itu satu proses sebenarnya kita menjadi lebih dewasa. Jadi sebentar tadi kita pun telah senaraikan tentang keperluan kita bukan sahaja mengetahui perkembangan gigi-gigi ini, malahan cara penjagaan. Sean, kalau orang tu dah tanggal semua agak-agak, apa alternatif? Apa caranya, Sean? Dia masih nak makan, dia masih nak bertutur. Mungkin gigi palsu lah itu. Gigi palsu. Tapi biasa gigi palsu orang muda ke orang yang dah dewasa orang tua? Saya rasa mana-mana lah, kerana mereka masih nak makan kan, Ego? Ya, betul. Jadi baiklah. dengan zaman moden ini banyak alternatif yang boleh kita gunakan. Tapi sebab itu sebelum terlambat kena jaga gigi kita. Ya, betul, Cikgu. Terima kasih, Cikgu, atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir, bagaimanakah prestasi keseluruhan saya untuk hari ini, Ego? Ya, memang Sean ni kita nampaknya selepas ada penerangan dan Sean banyak bertanya. Ini yang cikgu suka. Sean kalau tak tahu bertanya, tadi ada kesilapan kita bimbing. Yang terakhir pun Sean dapat lagi. Maka dengan itu saya umumkan. Sean menjadi pelajar terbaik saya. Dan Sean, sedikit tanda hati daripada saya. Terima kasih, Cikgu. Murid suka kalau dapat hadiah walaupun kecil daripada guru-gurunya. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Nanti cerita ayah tau. Yang ini akan, Cikgu. Saya akan buat, Cikgu. Tapi yang ini untuk saya dapat hadiah. Tetapi kepada murid-murid yang tengah menonton sekarang, kalau mereka nak dapatkan maklumat lebih lanjut ataupun nak dapatkan latihan tambahan daripada mana, Cikgu? Daripada sumberku. Dan tentunya guru-guru kita lah. Betul. Ini adalah satu tambahan dan kemudian kita akan dapat daripada bahan KPM yang kita maklumkan pada bawah ini. Didik TV KPM